Selamat sejahtera. Hai anak-anak murid cikgu. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita di dalam unit 10 yang bertajuk Bertindak Jujur, Hidup Diberkati. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin terangkan apakah objektif pelajaran kita. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita dapat mengemukakan contoh bersikap jujur, menyenaraikan kepentingan bersikap jujur dan akhir sekali anda dapat menceritakan perasaan apabila dapat bersikap jujur demi keharmonian negara. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita saksikan video pendek ini. Kejujuran dan ketulusan dalam bekerja. Ada seorang pemuda yang sedang berkeliling, lalu dia menemukan sebuah gerbang yang sedang dibangun. Di sana dia melihat seorang pematung sedang membuat sebuah patung manusia. Di lantai, dia melihat ada satu patung lagi yang sangat mirip dengan patung yang sedang dia buat. Penasaran, dia menghampiri si pematung dan bertanya, "Hei Pak Pematung, apakah kamu akan memajang dua patung ini di atas gerbang?" Si pematung menjawab, Tidak, saya hanya perlu satu. "Hah? Lalu mengapa kamu membuat dua buah patung yang sama?" Oh, itu patung sebelumnya ada sedikit cacat saat pengerjaan di tahap akhir. Si pemuda memperhatikan dan memeriksa patung yang tergeletak di lantai, dan dia tidak menemukan satu pun bagian yang cacat. Jadi, dia bertanya lagi, "Saya tidak menemukan satu pun kekurangan di patung ini. Apa yang salah dengan patung ini?" Ada sedikit goresan di bawah hidungnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, memang betul, ternyata ada sebuah goresan kecil di bawah hidung patung manusia tersebut. Oh, hanya goresan sekecil ini sampai kamu membuat ulang patung yang baru? Memangnya di mana kamu akan menaruh patung yang kamu buat itu nanti? Tepat di atas pilar di bagian tengah gerbang. Tapi pilar itu tingginya lebih dari 5 meter. Siapa yang akan tahu kalau ada goresan di bawah hidung patung yang dipajang di atas itu? Mengapa kamu tidak pasang saja patung yang pertama? Jadi kamu tidak perlu repot membuat satu patung baru lagi. Sambil tersenyum, si pematung berkata, Oh, ada orang yang akan tahu, yaitu saya. ketulusan dan kejujuran dalam bekerja tidak tergantung pada apakah akan ada yang memuji ataupun mencela hasil pekerjaan yang kita buat. Itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk memberikan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Ya, anak-anak murid cikgu, berdasarkan video tadi, apakah yang anda faham mengenai cerita tersebut? Di sini cikgu dapat simpulkan bahawa kejujuran itu penting di dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan. Apabila kita tahu bahawa kita ada melakukan kekurangan atau kesilapan, kita harus bertindak jujur. Janganlah kita menjadi orang yang tidak jujur dan amanah, di mana kita akan meneruskan kecacatan atau kekurangan yang ada pada pekerjaan kita dengan mengandaikan bahawa orang-orang lain tidak tahu. Tetapi anda harus ingat bahawa diri sendiri yang tahu akan kesilapan itu, dan jangan lupa Tuhan sentiasa memerhatikan kita. Berdasarkan jadual di bawah, bantu Jasper, Sharmila dan Tanwiti melengkapkan cita-cita mereka dengan memperincikan cara dan kebaikan bersikap jujur. Jadi, untuk Lulong,
telah ada bagi kamu sebagai contoh. Jadi cara bersikap jujur bagi Lulong adalah memberikan hujah yang benar. Jangan pernah memalsukan fakta-fakta. Jadi apakah kebaikan bersikap jujur bagi seorang peguam? Iaitu yang bersalah menerima hukuman. Yang baik pasti akan menang. Jangan pernah tidak bersikap jujur, membantu pesalah untuk tidak menerima hukuman. Kemudian kita tengok pada Jasper. Jasper bercita-cita untuk menjadi seorang polis. Jadi cara yang Jasper akan buat di masa hadapan apabila dia menjadi polis, apa ya? Ia memberi tindakan dengan adil dan saksama. Bagi Sharmila pula, dia ingin menjadi seorang jururawat. Jadi cara bersikap jujur di dalam profession jururawat ini adalah memberi rawatan dengan mengikut keutamaan. Bagaimana pula dengan Tan Wee Chi? Dia seorang pegawai bank. Maksud saya dia ingin menjadi seorang pegawai bank. Jadi sebagai seorang pegawai bank, dia haruslah mengurus keuangan dengan amanah. Jangan pernah pecah amanah. Okey, kita teruskan kepada Jasper. Okey. Jadi apakah kebaikan bersikap jujur bagi Jasper jika dia menjadi seorang polis? Ya, rakyat hidup dalam keadaan aman dan makmur kerana seorang polis yang berkaliber dapat mengawal segala ancaman ataupun segala kecurian daripada berlaku berleluasa. Maksudnya apabila dia menjadi polis, dia tidak bersengkol-kol. Maksudnya dia tidak bekerjasama dengan pencuri-curi ni atau gangster-gangster ni. Jadi bila anda ingin menjadi seorang polis, jangan pernah bersubahat dengan gangster-gangster. Okey, kita teruskan dengan Sharmila. Bagaimana kebaikan bersikap jujur sebagai seorang jururawat? Ya, bersakit dapat menerima rawatan dengan segera. Bagaimana pula kebaikan bersikap jujur sebagai seorang pegawai bank? Ya, transaksi wang keluar dan masuk pelanggan berjalan dengan lancar, tidak ada berlakunya pecah amanah, anda pun tak masuk penjara. Ingat ya, apabila anda masuk penjara akibat perbuatan buruk anda, maka bukan anda sendiri yang malu tetapi keluarga anda. Sebab anda sudah menjadi tumpuan masyarakat. Semua akan memandang kepada anda jika anda membuat kesalahan. Yang paling kesian adalah keluarga anda yang terpaksa menerima tomahan. Okey, anak-anak, cikgu sekarang kita teruskan untuk topik selanjutnya. Sekarang anda terpaksa meluahkan perasaan anda apabila bersikap jujur. Jadi, jika kamu seorang daripada mereka, apakah perasaan kamu apabila bersikap jujur? Lengkapkan peta minda di bawah. Okey, di sini cikgu akan berikan panduan. Maksudnya contohlah apa yang dikatakan perasaan bersikap jujur ni tadi. Yang pertama, anda akan rasa lebih gembira kerana anda tak perlulah untuk mengingati sesuatu yang payah. Kemudian anda akan berasa tenang sangat. Dan seterusnya, anda akan lebih committed dalam pekerjaan anda. Dan yang akhir sekali adalah, tolong isikan yang terakhir ya. Sekarang kita akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya. Berdasarkan situasi, anda perlulah menyelesaikan masalah yang tertera di bawah ini. Kamu dan rakan-rakan ingin mengambil bahagian dalam pertandingan menulis cerpen peringkat kebangsaan. Kamu meminta abang kamu menulis cerpen tersebut. Dan soalan yang pertama adalah, wajarkah tindakan kamu itu? Mengapa? Di sini cikgu akan berikan contoh jawapan.
Ini adalah tindakan yang kurang tepat dan tidak jujur kerana anda telah mempergunakan orang lain untuk mencapai kejayaan. Jika anda ingin meminta bantuan daripada orang lain seperti abang, boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tetapi bukan menulis keseluruhan cerpen tersebut. Mungkin ada di antara idea-idea, contohnya bagaimana nak mencantikkan kulit buku, ataupun bagaimana ingin mencantikkan lagi bahasa anda semasa menulis cerpen, ataupun mungkin anda boleh bertanya bagaimanakah untuk menulis cerpen yang baik. Boleh, tak ada masalah. Tetapi jika anda meminta abang anda untuk menulis keseluruhan cerpen itu dan anda hantar hasil kerja abang anda, itu adalah tidak jujur. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Apakah tindakan jujur yang sepatutnya kamu lakukan? Ya, anda sepatutnya menulis cerpen itu sendiri. Dan soalan yang terakhir, ramalkan kesan jika penganjur pertandingan tersebut mengetahui perkara yang sebenar. Okey, di sini cikgu akan berikan contoh bagi dua situasi. Jika mereka mengetahuinya sebelum pertandingan, berkemungkinan anda tidak layak untuk menyertainya. Tetapi jika mereka mengetahui selepas pertandingan pula, berkemungkinan kemenangan anda akan ditarik balik. Bila ditarik balik, anda malu, keluarga anda malu, sekolah anda pun malu. Jadi jangan pernah buat begitu. Okey, kita teruskan situasi ataupun soalan yang seterusnya. Teliti tajuk akhbar di bawah. 2 anggota polis jujur terima anugerah. Alustar Kedah 14 Julai. Tindakan jujur 2 anggota polis menolak sogokan wang daripada seorang peniaga menyebabkan mereka menerima anugerah daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di sini hari ini. Kedua-dua anggota polis tersebut menerima sijil penghargaan dan wang tunai berjumlah RM1,000 Malaysia dalam majlis yang diadakan untuk menghargai kejujuran mereka. Mana-mana anggota polis yang menolak rasuah dianggap sebagai hero kepada masyarakat. Jadi soalannya adalah, apakah perasaan kamu apabila membaca tajuk akhbar tersebut? Dan mengapa? Contoh jawapannya adalah, anda berasa gembira kerana polis itu telah menjalankan tugas mereka dengan amanah dan telah bersikap jujur dengan mengatakan tidak kepada rasuah. Soalan yang kedua, terangkan kebaikannya apabila rakyat bersikap jujur semasa menjalankan tugas. Ya, negara akan lebih aman, makmur dan ekonomi negara dalam keadaan stabil. Dan soalan yang terakhir adalah, jelaskan usaha yang diambil oleh pelbagai pihak untuk membenteras gejala rasuah. Dan untuk jawapannya adalah menyebarluaskan maklumat tentang bahaya rasuah kepada diri, keluarga dan negara serta mengambil tindakan tegas kepada mereka yang melakukan rasuah. Ya, anak-anak murid cikgu. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada tugasan yang perlu anda lakukan. Apa yang anda perlu buat ialah anda perlulah menyalin soalan dan memberikan jawapan kepada soalan-soalan di muka surat 96 dan 98. Tuliskan jawapan anda di dalam buku tulis pendidikan moral dan apabila anda telah melengkapkan kesemuanya sekali, anda boleh snap dan hantar gambar tersebut kepada guru untuk simakkan. Anda tak perlu khawatir kerana soalan-soalan di muka surat 96 dan 98 cikgu dah berikan contoh jawapan. Jadi jangan risau. Ya, anak-anak murid cikgu, berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini. Nasihat cikgu, jagalah kesihatan, jagalah pemakanan, tinggal di rumah dan awasi penjarakan anda.
Thanks for watching and have a great day. Bye.